Untuk itu, saya menjemput Ketua Mangkang Wabi Larut untuk berucap selama 90 minit. Silakan. Terima kasih, Tuan Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dimulai kalam dengan mengangkat kalimah tahmid setinggi-tinggi pujian, merapat syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, pemilik zat yang berkuasa ke atas seluruh muka bumi ini. Demikian juga selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Saya memulakan perbahasan ini dengan mengajak ahli yang berhormat di seluruh rakyat Malaysia menghayati ungkapan Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sebaik saja beliau dilantik menjadi khalifah, kata Saidina Abu Bakar, sesungguhnya aku dilantik dalam kalangan kamu dan aku bukanlah orang yang terbaik. Jika aku mentaati Allah, maka taatilah aku. Sebaliknya, jika sekiranya aku derhaka, maka tiadalah ketaatan bagimu. Yang Amat Muhammad Tambun membuka pembentangan Belanjawan 22-26 dengan ayat suci Al-Quran dari surah Al-Isra sebagai pedoman untuk kita semua, khususnya buat mereka yang ditampuk kuasa. Walau bagaimanapun dalam konteks kepimpinan, apa yang dijanjikan wajib ditunaikan. Kita tidak mahu terjadi seperti ditegur Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syu'ara ayat 226 yang mahfumnya berbunyi, dan mereka mengatakan apa yang mereka sendiri tidak mengerjakannya. Dalam surah Asy-Syu'ara ini, Allah juga memperingatkan kita agar menentang kezaliman seperti kisah Nabi Musa alaihissalam menentang Firaun. Maka mengambil ibarah daripada surah Asy-Syu'ara dan sifat Khalifah Abu Bakar, saya selaku Ketua Pembangkang dan rakan-rakan dalam keluarga besar Perikatan Nasional akan terus menjadi suara kepada rakyat, menyemak tiap butiran belanjawan, menegur without fear and favor, demi memastikan kepentingan agama, bangsa dan negara kekal terpelihara. Puan Ketua, Yang Amat Muhammad Tambun menggariskan tata kelola terbaik sebagai tekad pertama Belanjawan 2026. Dan kami alu-alukan kerana inilah jua hasrat Perikatan Nasional yang ingin melihat accountability, kecekapan dan ketelusan dalam sesebuah kerajaan. Namun, ketika lidah menuturkan tata kelola terbaik, tindak tanduk kerajaan mencetuskan paradoks kerana ada epilog kronisme yang telah menjadi rahsia terbuka hari ini yang tidak boleh lagi ditutup dengan daun nyiru. Hingga kan pemimpin dalam kerajaan sendiri, contohnya Yang Muhammad Pandan, mempersoalkan kewujudan watak ala-ala Rasputin dalam koridor kuasa kerajaan Madani yang menjadi kaya sekelip mata sehingga diangkat sebagai ikon anak muda. Dakwaan serius yang perlu dijawab dan ditangani oleh Yang Amat Berhormat Tambun. Beliau perlu juga mengangkat dirinya sebagai pejuang anti rasuah. Beliau mengangkat dirinya sebagai pejuang anti rasuah. Tapi dalam skandal video rasuah yang sekarang ini berleluasa disebarkan di seluruh negara, terutamanya di Sabah, hanya 2 adun sahaja yang didakwa. Mana dia yang 6 lagi
Jika tata kelola terbaik diangkat sebagai tekad, mengapa ada dua layanan yang berbeza? Larut. Awak. Okay. Terima kasih, Larut. Saya tertarik dengan kata kelola, tata kelola ni. Dan banyak menjadi tata kelau, bukan tata kelola. Cuma bila berkaitan tata kelola ni, setuju tak, Larut, bahawa tahun depan, Tambun akan menghadapi kes survey dengan Yusuf Rota. Bersetuju tak Tambun untuk Tambun berehat seketika sementara menunggu kes tersebut selesai? Kerana ini akan tidak mewujudkan dua derajat dari segi penghakiman. Terima kasih, Larut. Betul. Ini soalan daripada sahabat saya yang berhormat Lu Terengganu. Betul lah. Kalau ini yang dibangkitkan sebagai contoh, saya nak bagi contoh lah. Saya teringat akan kisah Saidina Ali Abu Talib radhiyallahu anhu. Kisahnya mengenai beliau dan seorang lelaki Yahudi. Saidina Ali ketika itu hilang dalam peperangan, contohnya hilang baju besi beliau. Kes ini dibicarakan di depan seorang hakim. Walaupun beliau seorang khalifah, tidak ada layanan istimewa yang sebenarnya diberikan kepada Saidina Ali. Akhirnya dalam kes tersebut, hakim telah memutuskan bahawa Yahudi itu yang menang. Pengejaran daripada kes ini adalah hakim itu memang bertanggungjawab dan beliau sedar akan amanah yang dipertanggungan kepada beliau, yang dipikul. Maka akhirnya Saidina Ali menerima tanpa meminta imuniti ke, tangguh ke, beri apa-apa ke. Tidak. Dan beliau menerima keputusan tersebut dengan rela hati. Sehingga kan akhirnya Yahudi tersebut telah pun memeluk Islam. Itu yang sebenarnya berlaku ketika itu. Dan kalau diberikan contoh yang dibangkitkan oleh Lu Terengganu tadi, saya memohon supaya tidak ada immunity, teruskan Yang Amat Berhormat Tambun pergi dan terus menghadapi kes tersebut di mahkamah. Yang Amat Tambun, kes video Yang Berhormat Larut, kes video 6 adun di Sabah mencatatkan aspirasi dan kehendak Yang Amat Berhormat Tambun untuk melihat negara ini bersih daripada rasuah, terutama di kalangan pemimpin-pemimpin. Daripada pemberi maklumat yang sama, alat perakam yang sama, dan jalan cerita yang sama, hanya 2 orang dituduh di mahkamah. Dan sekaligus dituduh pemberi maklumat. Macam mana kes ini boleh berjalan baik di mahkamah, sekiranya pemberi maklumat pun dituduh bersama, apakah bukti-bukti yang akan dikeluarkan oleh pemberi maklumat akan menganiaya pemberi maklumat sendiri dalam kes mahkamah. Jadi nampak aspirasi dan kehendak Perdana Menteri untuk melihat soal dan isu integriti ini dibenteras sedemikian rupa, cacat kerana nampak di kalangan rakyat adanya pendakwaan terpilih yang sedang berlaku, yang sedang dilakukan oleh kepimpinan ini. Apa pendapat Yang Hormat Tambun? Puan Ketua, inilah yang saya katakan tadi. Dalam tekad pertama, iaitu tata kelola yang terbaik. Yang Amat Berhormat Tambun mahukan sesuatu yang begitu baik, yang dikatakan, yang dituturkan dalam ucapan belanjawan. Tapi yang kita lihat, seperti yang dikatakan oleh Beluran, Yang Berhormat Beluran, bahawa nampak, rakyat nampak, yang video keluar banyak, yang dituduh hanya 2. Apakah kerana dia berdua itu ikan bilis, yang lain-lain itu mempunyai kedudukan dalam kerajaan Sabah? Ini menunjukkan betul lah pendakwaan terpilih berlaku
dalam negara ini. Inilah yang ditentang oleh rakyat seluruhnya dalam negara kita ini. Yang Muhammad Tambun juga mendabik dada, kononnya beliau memperkenalkan Akta Kewangan Awam dan Tanggungjawab Fiskal 2023 RUU FRA sebagai bukti komitmen terhadap disiplin kewangan negara. Tapi angka membuktikan sebaliknya. Di bawah kerajaan ini, setelah RUU FRA diluluskan, nisbah hutang meningkat kepada 64.6% pada tahun 2024 dan diunjur 64.7% pada tahun 2025. Walhal, timbalan menteri ketika mengulung RUU FRA, Pandan, Pontian, dia yang menggulung ketika itu. Dia janji, ni dia janji ni. Engkau yang janji, angguk sikit. RUU FRA, beliau kata, timbalan menteri ketika itu kata, memberikan jaminan bahawa nisbah kepada hutang kepada KDNK akan turun kepada 60% dalam tempoh 3 hingga 5 tahun. Turun mana? Dah 3 tahun dah ya Muhammad Pontian. Sebab tu kena tukar pergi kementerian lain. Hampir 2 tahun berlalu. Hampir 2 tahun dah berlalu. Ia masih kekal di paras menghampiri 65% dan masih tiada tanda-tanda bahawa ia dapat diturunkan ke paras yang dijanjikan. Indah kabar daripada rupa. Inilah yang maknanya kerajaan ini berhutang lebih mendadak daripada kadar pertumbuhan ekonomi. Kita tidak mahu tata kelola yang dinyatakan itu hanyalah kosmetik semata-mata. Kita tak mahu. Orang tua tak pakai kosmetik, cantik, tak apa. Ini kosmetik saja. Orang tua. Yang Muhammad Tambun telah membentangkan belanjawan 2026 yang berjumlah 470 bilion ringgit dan menyasarkan pertumbuhan KDNK hanyalah antara 4 hingga 4.5%. Yang Muhammad Tambun mentakrifkan peruntukan sebesar 470 bilion itu sebagai perbelanjaan awam yang meliputi 338.2 bilion ringgit bagi belanja mengurus OE dan 81 bilion ringgit bagi belanja pembangunan DE Persekutuan. Walau bagaimanapun, perbelanjaan sebenar yang keluar daripada poket kerajaan hanyalah berjumlah 420.2 bilion ringgit, manakala selebihnya 50.8 bilion ringgit dikatakan datang dari dana syarikat pelaburan berkaitan kerajaan atau GLIC, Badan Berkanun Persekutuan dan Syarikat Menteri Kewangan diperbadankan MKD. Soalannya, adakah 50.8 bilion ringgit ini boleh ditakrifkan sebagai perbelanjaan awam? Sedangkan ia tidak dicatat dalam akaun hasil disatukan dan tidak termasuk dalam jumlah hutang rasmi kerajaan. Memandangkan dana tersebut tidak datang daripada hasil kerajaan, adakah ia merupakan pelaburan sedia ada yang dipaksa untuk diguna semula bagi projek kerajaan? Atau adakah ia pinjaman baru yang akan menambah tanggungan dan liability luar jangka kerajaan? Lalu sekali lagi, yang dicatat, yang diumum 470 bilion. Yang ada dalam buku bajet 420 bilion. Mana di sini ada berlaku skamer. Setuju tak? Bahawa kerajaan hari ini cuba scam rakyat, cuba scam pembangkang dan cuba scam kerajaan yang ada pada hari ini. Setuju tidak? Kerajaan ini kerajaan scam. Guna ayat-ayat scam ini saya tak maulah. Nanti Puan Ketua kata ayat ini tidak boleh digunakan dalam dewan ini. Jadi yang saya nak guna adalah takut ianya merupakan silap mata. Scam tak nak, tapi mungkin silap mata.
Kerajaan harus berterus terang. Ahmad, Larut minta jelas sikit. Menang. Terima kasih Yang Hormat Larut, Ketua Mangkang, Puan Yang Dipertua. Terima kasih. Saya nak tanya, apabila disebut berkenaan dengan angka-angka tadi, iaitu 420 dengan 50.8 untuk JLIC dan JLIC ini, adakah amalan baharu ini merupakan satu silap mata? Saya sebut silap mata. Tak kira jangan boh saya pula. Saya sebut silap mata ataupun dia panggil yang silap mata yang direka oleh kerajaan Madani untuk menampakkan angka defisit lebih kecil daripada realiti sebenar. Apakah ini satu, orang kata nak mengelabui supaya kita tak dapat mengesan? Tetapi kita mengesan apabila kita melihat secara terperinci buku yang bajet yang telah dibentangkan kepada kita. Minta penjelasan daripada Yang Berhormat Larut. Ini soalan baik daripada pendang. Kalau yang ni cara dia, tak payah keluar lagi 6 bulan. Tuan Ketua, kerajaan harus berterus terang. Kerajaan ini tidak boleh bermain silap mata dengan mentakrifkan perbelanjaan tersebut sebagai perbelanjaan awam. Semata-mata mahu mengekalkan angka defisit yang rendah. Sedangkan pada hakikatnya ia tidak mencerminkan tanggungan kewangan sebenar yang perlu ditanggung oleh negara. Yang Mak Tambun menyasarkan bahawa defisit pada tahun 2026 akan berkurangan kepada 3.5% berbanding 3.8% bagi tahun 2025 dan 4.1% bagi tahun 2024. Dalam hal ini, Perikatan Nasional menegaskan bahawa penurunan defisit 3.5% yang dibangga-banggakan oleh kerajaan hakikatnya bukanlah kerana berlaku peningkatan hasil atau perbelanjaan yang efektif, tapi sebaliknya adalah semata-mata kerana pemindahan tanggungjawab fiskal kepada GLIC, badan berkanun dan syarikat berkaitan kerajaan. Ini creative accounting. Lebih membimbangkan lagi dalam keadaan ekonomi yang tidak menentu, apakah jaminan sasaran kutipan hasil kerajaan sebanyak 343 bilion ringgit itu bagi tahun 2026 ini mampu untuk kita capai? Pada masa yang sama, kerajaan juga perlu jujur dalam soal jumlah sebenar hutang dan liability kerajaan. Jangan hanya menyebut soal hutang baru kerana laporan tinjauan fiskal anggaran hasil kerajaan Persekutuan 2026 mendedahkan jumlah hutang dan liability kerajaan sehingga akhir Jun 2025 adalah berjumlah 1.69 bilion ringgit, trilion atau 84.1% daripada KDNK. Saya nak dapat penjelasan sebab kalau kita tengok dalam pembentangan Perdana Menteri tak clear, tak jelas JLIC mana sebenarnya yang dilibatkan. Ya, JLIC mana dan JLIC mana. Sepatutnya Dewan harus tahu sebab ada efek pada JLIC tersebut, income pendapatan dia dan paburan dia. Tapi kerajaan PM secara umum hanya menyebut secara general. Dan Dewan perlu diberitahu, ya, supaya sekurang-kurang kita dapat penjelasan mana agensi yang dipaksa untuk menanggung beban kerajaan atau kos dalam belanjawan kerajaan. Terima kasih. Ada dalam buku belanjawan itu, dia tak bagi secara detail tetapi dia sebut beberapa JLIC yang dipertanggungjawabkan untuk membantu dari segi development perbelanjaan yang untuk negara pada kali ini. Nanti saya sebut satu persatunya. Bukankah ini yang saya sebut tadi bahawa hutang kerajaan hari ini sudah sampai 1.6
trilion ringgit. Itu angka yang besar. Bukankah ini angka yang besar dan membimbangkan? Belanjawan 2026 juga mendedahkan bahawa perbelanjaan kerajaan untuk membayar hutang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Perikatan Nasional bimbang apabila melihat bagaimana nilai nisbah bayaran khidmat hutang kepada hasil kerajaan atau debt service ratio kini berada di luar kawalan. Pada tahun 2022, nisbah debt service ratio hanyalah 14%. Kemudian meningkat kepada 14.7% bagi tahun 2023. 15.5% bagi tahun 2024. Dan tahun ini 16.3% bagi tahun 2025. Bagi tahun 2026, jumlah bayaran khidmat hutang bayaran khidmat hutang diunjurkan sebanyak 58.3 bilion ringgit, dan ini menjadikan nisbah debt service ratio dijangka melonjak mencecah paras 17%. Maka bermakna debt service ratio-nya meningkat tahun ke tahun. Ini menyebabkan hutang negara semakin besar, faedah yang perlu dibayar semakin tinggi, dan hasil negara untuk digunakan bagi kepentingan rakyat semakin berkurangan. Itulah yang sebenarnya angka yang telah pun diberikan kepada kita semua. Sedangkan sebelum ini, Yang Amat Berhormat Tambun janji memastikan kadar bayaran khidmat hutang akan kekal di bawah paras 15% daripada hasil tahunan, seperti yang diakui oleh kenyataan Kementerian Kewangan pada 18 Julai 2024. Puan Ketua, Yang Amat Berhormat Tambun pula membentangkan satu belanjawan yang syarat dengan angka-angka indah, seolah-olah semuanya baik-baik belaka, tanpa penyelesaian sebenar kepada cabaran ekonomi semasa terutamanya kos sara hidup. Realitinya dalam keadaan hari ini, banyak perkara yang kita lihat rakyat telah pun banyak saya lihat dalam sosial media dan sebagainya, macam-macam telah pun dibangkitkan oleh rakyat. Rakyat tertekan, perniagaan terhimpit, graduan menganggur, dan keyakinan terhadap kerajaan semakin menipis. Belanjawan 2026 yang sepatutnya menjadi lembaran pertama kepada rancangan 5 tahun atau rancangan Malaysia ke-13 kini boleh dilihat sebagai sebuah katalog semata-mata. Seharusnya belanjawan merupakan peluang keemasan untuk kerajaan mengatur semula atau reset dari segi kerangka ekonominya, bukan hanya sekadar cadangan untuk bertahan, tetapi untuk menyediakan landasan yang kukuh bagi melonjakkan keberhasilan negara. Seperti tahun-tahun lalu, Perikatan Nasional tampil bukan sekadar mengkritik, tetapi menawarkan kebijakan ekonomi yang lebih baik, berpaksikan kepada prinsip keadilan, kejujuran dan kepertanggungjawaban. Perikatan Nasional percaya, sebelum kita mahu membina sesuatu yang lebih baik, kita mesti berani membetulkan apa yang pincang. Sebelum kita mampu menambahkan hasil, kita mesti menyalakan semula api keyakinan. Dan sebelum negara dapat mengecapi kemajuan, kesempitan hidup rakyat mesti dilegakan. Angguk, Puan Ketua. Setuju? Macam itulah.
Tuan Ketua pun angguk, setuju dengan apa yang saya sampaikan. Jadi bermakna belanjawan yang dibentangkan harus berpaksikan kejujuran dan keberanian untuk membetulkan kesilapan, bukan menutup permasalahan pokok dengan perkataan dan angka persembahan. Inilah naratif ekonomi Perikatan Nasional. Dalam membahaskan belanjawan 2026, iaitu kami, temanya bagi kami adalah membetulkan struktur, menyemarakkan ekonomi dan melegakan rakyat. Para Ketua, tiada ekonomi yang kukuh tanpa asas dan kerangka yang betul. Yang Berhormat Tan Bun harus mengakui bahawa pertumbuhan ekonomi negara berhadapan dengan cabaran seperti hasil tidak berkembang dengan optimum, pelaburan tidak produktif dan sumber penghasilan terlalu sempit. Perikatan Nasional mempunyai iktizam politik yang berani untuk membetulkan kerangka asas ekonomi negara, bukan sekadar menambah subsidi semata-mata. Dan asas pertama yang mesti diperbetulkan ialah sistem percukaian, hasil negara dan hala tuju institusi pelaburan. Rejim cukai kita hari ini ibarat enjin yang lama, berjalan tetapi perlahan. Sistem cukai jualan dan perkhidmatan SST yang diguna pakai sekarang adalah cukai dua lapis. Larut. Sales dan service. Larut. Dalam banyak keadaan, ia menyebabkan double taxation, di mana pengguna membayar cukai dua kali bagi barangan dan perkhidmatan yang sama. Saya melihat kerajaan ketika ini melaksanakan rejim cukai seolah-olah seperti GST. Seolah-olah. Tetapi buat melalui SST. Menerusi pelaksanaan mandatory e-invoice bagi tahun hadapan, sebagai contoh. SST adalah rejim percukaian yang tidak menyeluruh, tidak cekap dan terdedah kepada banyak ruang keterisan. Malah, banyak syarikat besar menggunakan struktur perkhidmatan dalaman untuk mengelak cukai berganda. Akhirnya yang menanggung beban adalah peniaga kecil dan pengguna biasa. Tambahan pula, black economy atau ekonomi gelap dianggarkan mencecah 20% daripada KDNK. Bersamaan lebih 400 bilion ringgit aktiviti ekonomi yang tidak direkod dan tidak dicukai. Perikatan Nasional berpendapat kita perlu mengkaji semula keseluruhan rejim percukaian nasional secara holistik. Bukan sekadar ubah kadar SST atau tambah levy di sana sini, ditambahnya levy, tapi sebaliknya memperkenalkan sistem cukai yang adil, telus dan menggalakkan pematuhan sukarela. Lalu boleh sedikit saja. Memandangkan Lalu berikan banyak pandangan pendapat. Saya nak tanya kepada Lalu, adakah pihak pembangkang sana menyediakan bajet alternatif supaya rakyat boleh buat pembandingan? Kamu ada sediakan tak bajet belanjawan alternatif? Tuan Tua, Kota Melaka ni dia tak reti melihat, menilai bagaimana caranya. Mula-mula kita bagi tahu, kerajaan kau buat ni gini banyak yang tak sesuai. Sekarang kita katalah, kan saya dah kata, cukai itu biar buat alternatif cukai cara lain. Ini sebagai contoh. Kota Melaka dengar sikit. Kita nak tahu bagaimana secara detail, bukannya secara umum macam tu. Kita nak tahu secara detail.
Masalah yang kedua, Tuan Tua, adalah kebergantungan kerajaan yang kronik kepada Petronas. Bagi tahun 2026 sahaja, kerajaan terus bergantung dengan bayaran dividen sebanyak 20 bilion ringgit daripada Petronas. Selain itu, Petronas juga membiayai projek bandar Madani berjumlah 4 bilion ringgit, manakala 12 bilion lagi bagi transaksi bandar Malaysia. Ini Kubang Krian, salah satunya. Persoalannya sampai bila? Sampai bila? Sudah beberapa kali saya bangkitkan, jangan kita sembelih angsa yang sekarang ini membantu mengeluarkan telur-telur emas untuk rakyat. Adakah ini sumber hasil yang mapan atau sekadar suntikan sementara untuk menutup defisit? Kita tidak boleh bergantung kepada dividen Petronas setiap kali kerajaan kekurangan dana. Petronas bukan tabung kecemasan kerajaan. Ia syarikat strategik yang sepatutnya melabur untuk masa depan negara. Jika setiap tahun hasil Petronas digunakan untuk menampung operasi kerajaan, maka tidak lama lagi Petronas akan menjadi lembaga zakat kepada kerajaan, bukan syarikat minyak negara. Perikatan Nasional menegaskan bahawa hasil negara mesti datang daripada aktiviti ekonomi sebenar. Yang Muhammad, larut. Kota Melaka dengar ni. Ia mesti merupakan pelaburan inovasi dan produktiviti, bukan daripada memerah syarikat milik negara. Institusi pelaburan kerajaan atau syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC memainkan peranan penting dalam membina kekayaan negara. Namun, belanjawan 2026 ini, hala tuju mereka kelihatan seolah-olah menyimpang, digunakan bukan untuk pelaburan strategik, tetapi untuk tujuan yang lain. Sebagai contoh, belanjawan 2026 ini, KUAP, Kumpulan Wang Persaraan, kini terlibat dalam dana pelaburan bersama bernilai 1.2 bilion ringgit untuk syarikat sedang berkembang. Ini seolah-olah sebuah badan yang menguruskan dana persaraan awam melebihi 105. KUAP ialah sebuah badan yang menguruskan dana persaraan awam melebihi 158 bilion ringgit. Perikatan Nasional tidak mahu KUAP berperanan seperti venture capital. KUAP tidak boleh terdedah kepada pelaburan risiko tinggi yang tidak menjamin pulangan jangka panjang. Hasil pelaburan bersama syarikat yang masih belum stabil. Tak boleh. Itu yang kita tidak mahu. Ya, tenang. Terima kasih Yang Mak Larut. Bila disebut hasil baru, saya sekarang ni saya agak skeptikal kerana perbelanjaan bajet pada tahun ini 470 bilion. Dan kita punya revenue ataupun kita punya pendapatan 343 bilion. Jadi kita masih lagi depreciate ataupun shortfall 100 bilion plus. Jadi adakah duka citanya kita ataupun Yang Amat Berhormat Tambun selalu sebut sukacitanya kali pertama kita memasukkan untuk kita dapat revenue ini daripada GLIC dan juga GLC. Inikah ada satu akan berlaku penambahan lagi apabila cukai baru ini yang akan dikenakan menekan rakyat supaya membayar cukai untuk nak mencukupi depreciate tadi yang di antara perbelanjaan, bajet dan juga income yang kita dapat ni masih lagi kekurangan. Jadi saya nak minta pandangan, apakah ini satu lagi penipuan yang sedang ditayangkan kepada rakyat Malaysia bahawa kita hebat. Selalu sebut sukacita, tapi hari ini saya sebut duka citanya duit-duit JLC ini diambil dan akhirnya dia punya shareholder akan mendapat kurang dividen yang mereka akan terima setiap tahun apabila kerajaan menggunakan hak mereka untuk menampung bajet yang ada sekarang ini. Pendang
hati-hati nak menggunakan apa-apa ayat sekalipun. Nanti kena lagi 6 bulan. Tak, kerajaan tak menipu. Hanya menggunakan silap mata saja. Jadi, kalau silap mata ni, sebab itu saya dah beritahu awal-awal lagi, bacalah kepada yang Islam, surah Asy-Syu'ara. Banyak cerita di mana pemimpin diminta untuk menentang kezaliman. Jadi saya minta supaya hari ini kalau nampak ada kezaliman, ada benda yang tak betul, kita benar-benar kena tentang. Ini terutamanya pada rakan-rakan saya daripada UMNO yang merupakan sahabat Muslim. Tengok betul-betul. Jangan main angguk saya sokong. Dan akhirnya sokong membawa rebah. Jadi begitu jugalah saya nak maklumkan tentang Khazanah Nasional Berhad. Ini Khazanah Nasional Berhad merupakan satu badan yang kita bentuk untuk kepentingan rakyat, masa depan negara. Sovereign fund untuk negara. Apa kena mengena nak guna 600 juta duit khazanah ini nak membaki Karkosa ni? Saya heran. Sepatutnya kalau nakkan Karkosa tu nak dibangunkan, bukan minta duit khazanah, guna duit khazanah, repair Karkosa. Bukan itu caranya. Rugi. Sovereign fund ini sepatutnya invest dalam banyak investment opportunity yang boleh kita berikan, yang boleh menghasilkan lebihan yang lebih baik. 600 juta nak repair Karkosa. Apa ni? Kepentingan apa? Saya nak maklumkan. Ini Menteri Kawangan 2. Fikir sendiri. 600 juta tu kalau senang, tak payah kita bagi privatize Karkosa tu, bagi kepada syarikat-syarikat yang mampu dan kita bagi tahu, okey, engkau ambil 30 tahun dan ada pulangan hasil. Engkau sewa. Mungkin 2 juta setahun, 3 juta setahun. Kalau 30 tahun dah sampai menghampiri 100 juta ringgit. Apakah 600 juta ini boleh buat pulangan sebegitu rupa? Saya takut ini hanyalah semata-mata silap mata untuk lakukan sesuatu. 600 ringgit, kontrak 300 ringgit, 300 ringgit hilang. Itu yang saya takutkan. Ya, Mak Larut, terima kasih. Itulah saya tengok banyak keputusan yang dibuat oleh Kerajaan Madani ni, oleh Tambun ni. Tambun ni sibuk selalu keluar. Jadi dia terpaksa bergantung dengan penasihat-penasihat dia. Adakah ini satu bentuk percubaan untuk mengumpul dana pilihan raya melalui penswastaan ataupun menggunakan khazanah dengan projek-projek yang sebegini? Dan saya minta Larut, mungkin kita boleh tanyalah pada Tambun, senaraikan semua penasihat-penasihat yang beliau lantik dalam kementerian-kementerian dan GLIC dan GLC. Sebab saya rasa orang inilah yang membuat keputusan bagi pihak Tambun. Yang sebenarnya kalau ikutkan almarhum Tun Daim, taklah pakar mana pun dalam hal kewangan. Jadi, Yang Mohd Larut, ini betul-betul luar tabi'i. Dia janji dulu MHB, bila kita swastakan boleh bantu. Ini aerotrain rosak berapa kali dah di KLIA. Nampak sangat tak pandai mentadbir. Patutlah macang dengan pedang selalu kena keluar. Puan Tua, saya setuju dengan macang ni. GLIC ni, kita mesti kembalikan kepada tujuan asal penubuhannya. Mengukuhkan daya tahan ekonomi. Menjana pulangan jangka panjang untuk rakyat. Menteri Keuangan 2. Awak dulu duduk kat EPF. Tahu tujuannya.
bukan untuk repair Kerkosa. GLIC perlu diberikan kebebasan korporat, bebas daripada campur tangan politik. Jawapan yang awak berikan kepada kami dulu. Dan setiap keputusan pelaburan mesti dinilai berdasarkan prestasi. Jawapan yang sama awak beri kami dulu. Jadi, Yang Amat Berhormat Tambun perlu sedar, apabila GLIC mengalami kerugian, yang menanggungnya tetap rakyat. Seperti pencarum KWSP, pesara KWAP dan pelabur PMB. Kalau tak percaya, tanya Air Hitam. Yang Berhormat Air Hitam. Banyak kali dah bangkit perkara yang sama. Tuan Ketua, setelah kita membetulkan asas dan perkukuh struktur fiskal negara, langkah seterusnya ialah menyemarakkan semula enjin pertubuhan. Kerajaan tidak boleh terus berbelanja untuk bertahan. Negara mesti berbelanja untuk berkembang. Betul Melaka dengar. Ekonomi negara ini ibarat sebuah kek. Masalahnya kek sekarang tidak cukup besar. Dan yang kecil itu pula diagih tanpa strategi. Kita tidak boleh terus berebut bahagian kecil. Sedangkan sepatutnya kita bersama-sama membesarkan kek itu untuk semua rakyat. Daripada 470 bilion perbelanjaan negara pada tahun 2026, sebanyak 338.2 bilion adalah belanja mengurus, meliputi gaji penjawat awam, pencen pesara dan bayaran faedah hutang. Hanya 81 bilion ringgit saja untuk pembangunan, berbanding 86 bilion bagi tahun lalu. Tahun lalu 86, tahun ini 81. Analogi mudahnya saya nak beritahu. Puan Betul, analoginya. Catat, ambil pen, catat. RM100, Puan Betul. Oh, dalam handset, tak payah catat. Analoginya seperti ini, ya. Kalau RM100, RM31 digunakan untuk membayar gaji. RM17 untuk membayar faedah hutang. RM14 untuk menanggung subsidi. Dan RM12 bagi pembayaran pencen. Itu saja sudah RM74. Berapa baki yang tinggal untuk membina sekolah, untuk membina jalan, untuk membaiki hospital, atau membantu rakyat. Inilah hakikat ekonomi sebenar yang kerajaan cuba sembunyikan di sebalik angka-angka indah. Kita tidak lagi berbelanja untuk berkembang, kita hanya berbelanja untuk bertahan. Sedangkan sepatutnya perbelanjaan pembangunan datang daripada lebihan hasil dan bukan hutang semata-mata. Dengan hasil kerajaan hanya 343 bilion, perbelanjaan mencecah 470 bilion. Tetapi perbelanjaan mencecah 470 bilion. Negara berbelanja melebihi kemampuan hampir 127 bilion ringgit. Jurang inilah yang ditampung dengan hutang. Perikatan Nasional berpendirian. Ekonomi negara tidak boleh diselamatkan hanya dengan agihan. Kita mesti membesarkan ekonomi, mencipta peluang dan menambah hasil supaya setiap rakyat mendapat bahagiannya dengan adil. Apabila 3/4 daripada hasil negara digunakan hanya untuk membayar gaji, hutang, pencen dan subsidi, ini bermakna kerajaan sudah kehilangan ruang fiskal untuk bernafas. Negara ini tidak akan maju kalau setiap tahun kita hanya menampal bukan membina. Sebab itu Perikatan Nasional percaya jalan keluar utama bukan dengan menambah cukai, tetapi dengan memotong pembaziran. Kita mesti berani melakukan rasionalisasi melalui belanja mengurus yang tidak produktif dan mengalihkan dana itu kepada pembangunan sebenar yang memberi kesan langsung kepada rakyat. Setiap sen yang perbelanjaan pembangunan mesti mempunyai pengganda ekonomi. Mesti ada economic multiplier dan manfaat social return atau manfaat social. Ini bagi benda yang tak menentu.
RM100 diberikan pada semua. Apa hal ni? Muhammad Larut sekali lagi. Kita tidak mahu. Tenang sekali lagi. Muhammad Larut. Kita tidak mahu projek-projek kecil dibuat dengan kos besar. Dan projek besar pula diluluskan tanpa seimakan kos faedah. Saya nak bagi contoh lah. Contoh pertama, tandas awam RM1 juta. Kalau setiap tandas bernilai RM1 juta, maka siapa yang sebenarnya kaya? Rakyat atau kontraktor? Rakyat atau kontraktor? Ini umum. Projek My Kiosk, RM25,000 seunit. Kebanyakannya telah menjadi gajah putih kerana dibina bukan berdasarkan keperluan. Saya nak tanyalah kepada kerajaan, apa statusnya kini? Di kampung saya ada. Saya nak bagi status terkini di kawasan saya, My Kiosk yang Muhammad Larut. Silakan. Berpuluh-puluh My Kiosk ini sekarang duduk berdiri di atas ruang yang tak ada orang. Tak ada penghuni, tak ada penyewa. Dijadikan sebagai landscape baru bagi kawasan Parlimen Beluran. Sepatutnya dibina dan dihantar mengikut keperluan. Saya setuju dengan Muhammad Larut. Ada My Kiosk ini yang dikatakan meraih keuntungan pendapatan sehingga RM25,000 kononnya. Tak apalah, betul. Kawasan-kawasan yang strategik. Tetapi mengapa hantar My Kiosk ke pendalaman Sabah, kawasan Parlimen Beluran, untuk dijadikan sebagai landscape? Nah, yang itulah yang saya katakan. Betul kata Larut. Dihantar diguna tanpa keperluan. Sepatutnya buat di mana yang perlu dan hantar di mana yang perlu. Dahlah kawasan kita luar bandar, keluar ruang yang terhad, yang ada konkrit terhad, yang lain itu lumpur. Terpaksa letak di kawasan-kawasan yang tak berlumpur, mengambil ruang dan sebagainya sebagai landscape. Yang Muhammad Larut, memang betul cadangan yang Muhammad Larut, kaji semula My Kiosk ini supaya ianya dapat dimanfaatkan. Terima kasih. Tambah Hulu Terengganu. Terima kasih. Sama apa yang berlaku di Beluran dengan Hulu Terengganu. Dan dikatakan bahawa benda ini satu pembaziran, tak digunakan, tak ikut spek bagaimana yang dikehendaki oleh peniaga, dan yang lebih penting harganya jika orang lain nak buat mesti ditempuh daripada satu syarikat saja. Itu ceritanya. Betul tak? Setuju tak Datuk dengan apa yang berlaku tersebut? Sudahlah ianya menjadi gajah putih seperti yang disebut oleh kedua-dua rakan saya tadi. SPRM kata tak ada salah. Jadi ini masalahnya. Pembinaan LRT Mutiara sebagai contoh. Lagi, saya nak tambah daripada apa yang mereka kata. Kos pembinaan yang meningkat. Mula-mula kata projek ini projek private public PPF. Public Private Financing. Kemudian tukar kepada projek kerajaan. Mula-mula PPF RM10 bilion. Kemudian naik kepada RM17 bilion kerajaan bayar. Adakah projek ini untuk benar-benar kepentingan negeri? Saya tanya orang Pulau Pinang, dia kata, kami tak perlukan sebenarnya LRT ini. Jadi kalau tak perlu, siapa yang perlu? Kroni kot yang perlu. Jadi sebenarnya rakyat tidak marah kerana negara berhutang. Mereka tak marah. Sebenarnya mereka marah kerana hutang digunakan untuk perkara yang tidak masuk akal. Kerajaan harus berani menilai semula keutamaan. Muhammad Larut. Sekali. LRT tadi. Jadi, terima kasih Yang Muhammad Larut. Saya nak bangkit bila kerajaan umumkan pembangunan. Untuk projek pembangunan dikurangkan daripada 90 bilion lebih pada 2025 kepada 83 bilion. Jadi bila kita kurangkan pembangunan ini, maknanya negeri-negeri di wilayah Pantai Timur, wilayah utara yang mana tidak ada keagihan yang agak nak mengimbangkan jurang pendapatan ataupun KDNK di antara negeri ini. Itu yang kita bangkitkan supaya kerajaan merancang untuk nak mengimbangkan jurang
pendapatan di antara negeri-negeri pantai timur, utara dan juga negeri yang telah maju ini. Kenapa kerajaan tidak buat? Hastik duk tumpu. Cuma kita tengok, bila DE dikurangkan kepada 83 bilion, tetapi kerajaan menanggung 100% LRT di Pulau Pinang. Jadi maknanya mengorbankan negeri-negeri lain untuk satu pembangunan yang kita tengok tadi yang tak dikehendaki. Minta pandangan daripada Larut. Betul. Ini yang saya katakan. Kalau kita tak buat 17 bilion ini, hutang kita yang 70 bilion yang kita nak buat, nak membangunkan itu, buat DE ini, kita kurangkan 17 bilion. Tak payah buat LRT. Ini yang rakyat tanya ni. Sebab tu saya kadang-kadang saya minta lah kalau boleh lah, biarlah belanja dengan bijak. Kita boleh membesarkan ekonomi tanpa menambahkan defisit. Kalau kita buat secara yang betul dan tidak ada pembaziran, kita tidak payah membina projek-projek yang tidak bermakna kepada rakyat. Dan betul. Pertumbuhan ekonomi bukan hanya bergantung kepada bajet kerajaan, tetapi juga keyakinan pelabur. Hari ini keyakinan itu semakin rapuh. Buktinya, laporan DOSM menyebut pelaburan langsung asing FDI yang bersih. FDI bersih negara hanya berjumlah 1.6 bilion bagi suku kedua tahun 2025. Jatuh 83% daripada 14 bilion berbanding tahun yang sama sebelumnya. Bukan itu saja, Bank Negara Malaysia juga mengakui bagi suku kedua 2025 imbangan akaun semasa atau Malaysia's current account surplus jatuh ke tahap terendah, iaitu hanya 3 bilion ringgit atau 300 juta ringgit atau 1% daripada KDNK. Begitu juga pegangan asing dalam ekuiti tempatan yang kini berada pada paras terendah dalam sejarah moden. Kalau sejarah dulu sebelum moden, mungkin 300 juta itu besarlah. Dana asing keluar lebih 17.3 bilion ringgit pada tahun 2025. Ini kerajaan kena jawab. Pasal apa ni? Kita juga mahu pelaburan yang berkualiti. Bukan hanya gah pada nama. Kerajaan hari ini berbangga dengan pelaburan pusat data raya, data center. Wow, hebat. Tetapi realitinya sektor ini walaupun menggunakan sumber utility tinggi, tetapi menawarkan peluang pekerjaan yang terhad dan pulangan cukai yang kecil. Larut sekali lagi, Larut. Nekas. Pelaburan sebenar Bilion-bilion. ialah pelaburan yang mewujudkan pekerjaan yang bergaji tinggi. Memindahkan teknologi dan memperkukuh rantaian nilai tempatan, bukan semata-mata seperti data center yang dibangga-banggakan. Ya. Bilion-bilion ni, Larut. Lawatan menteri dan juga Perdana Menteri ke luar negara dikatakan bawa bilion-bilion masuk. Tapi dari laporan ni mana tak berlaku pun benda tu. Apakah ketidakberjayanya Perdana Menteri bawa pelabur masuk ataupun ketimbang masih lagi berlaku dalam kajian hari ini? Terima kasih. Betul. Masukkanlah Puan Speaker supaya Yang Berhormat Tambun jawab. Untuk melonjakkan pertumbuhan lebih tinggi, Perikatan Nasional bersedia menawarkan dana pemangkin perniagaan berimpak tinggi atau High Impact Business Catalyst Fund. Prinsipnya mudah. Kerajaan tidak boleh terus menjadi pemberi bantuan. Sebaliknya, kerajaan mesti menjadi rakan kongsi strategik atau strategic partnership. Apabila syarikat berjaya, kerajaan akan menuai hasil melalui dividen dan cukai melalui strategic partnership. Ini bukan subsidi, tetapi merupakan perkongsian risiko untuk mencipta nilai. Antara sasaran pelaburan adalah syarikat tempatan yang telah menembusi pasaran antarabangsa, tetapi memerlukan suntikan dana dan sebagai pemangkin bagi meningkatkan hasil. Sebab itu kita mencari strategic partnership ini, kita mencari syarikat-syarikat yang tersebut yang saya namakan tadi,
supaya ia boleh memberikan hasil yang lebih tinggi kepada kerajaan. Jadi akhirnya cake ekonomi kita dapat kita besarkan. Kerajaan juga boleh menjadi rakan kongsi kepada entiti asing yang beroperasi di Malaysia dengan nilai tambah tinggi. Contohnya, sektor pharmaceutical, tenaga baru dan otomasi pintar. InsyaAllah dengan pendekatan ini, Perikatan Nasional yakin dapat menjana pelaburan tambahan bernilai berbilion-bilion ringgit, serta mencipta ribuan pekerjaan berkemahiran tinggi yang benar-benar memberi kesan kepada rakyat. Inilah maksud sebenar menyemarakkan ekonomi Kota Melaka. Bukan mengumumkan angka, tetapi menghidupkan semula keyakinan dan keupayaan bangsa untuk mencipta nilai. Tuan dan Puan, Perikatan Nasional bukan hanya mahu menyalakan ekonomi negara, tetapi kami mahu membina semula rasa percaya antara rakyat dan negara. Berlandaskan jaringan keselamatan sosial yang adil, prihatin dan bermaruah. Untuk itu, kami akan merombak semula seluruh kerangka jaringan sosial negara agar setiap bantuan dan setiap sen, minum dah, setiap sen bantuan dan yang dibelanjakan membawa makna keadilan yang sebenar. Daripada apa yang dibentangkan kerajaan, Perikatan Nasional yakin sebenarnya dibentangkan dengan angka-angka itu. Daripada situ, Perikatan Nasional yakin bahawa kalau diberikan kedudukan fizikal tersebut, negara mempunyai keupayaan untuk kami, kalau Perikatan Nasional memperkenalkan bantuan Perikatan Nasional sehingga RM6,000 setahun kepada isi rumah yang memerlukan. We know we can do it. Ini berbeza dengan bantuan yang bersyarat, terhad, seperti skim SARA yang mengekang pilihan rakyat. Bagi duit, SARA, engkau tak boleh yang ini, engkau kena belanja yang ini. Apa hal ni? Kita, Perikatan Nasional, akan beri bantuan dan kita serahkan kepada rakyat apa yang mereka perlukan. Aruk, sekali lagi, last. Janji dah bangun dah ni. Banyak betul dulu Terengganu ni. Macam mana ni? Betul, angguk atau geleng kepala? Tapi lalu pagi okeylah. Okay. Terima kasih betul. 6,000 setahun ni maknanya kalau rakyat nak 6,000 setahun, sokonglah Perikatan Nasional. Yang kedua, berkaitan SARA. Dulu bantuan prihatin, bantuan bering, dia kata semua itu dia kata dedok. Tapi dedok sebut masih diteruskan. Cuma persoalannya ialah di bawah sana kedai runcit di kampung bersungut. Apa yang dibelanjakan, diberikan kepada rakyat untuk dibelanjakan, mereka tidak dapat merasa. Malah golongan maha kaya dapat merasai nikmat daripada pemberian SARA ini. Apa pandangan Larut? Terima kasih. Ya. Dan saya kata dah, kalau Perikatan Nasional kita tak buat gitu. Kita nak bagi, biarlah rakyat yang tahu. Dia nak yang apa yang dia perlukan. Ini kau bagi, lepas tu kau kata, jangan beli ni, jangan beli tu, jangan beli... kedai ini, kedai itu saja. Kedai pula tu, kedai yang kami buat. Petrajaya. Kedai yang diberikan itu, yang kerajaan buat saja. Ini. Larut, pulai sikit boleh? Tak apa, saya bagi peluang. Kalau kita bagi ruang sebebas-bebasnya kepada rakyat untuk membeli, kalau mereka ni beli rokok macam mana, Yang Berhormat? Adakah kita benarkan menggunakan duit SARA tu? Kepada rakyat yang tengok secara langsung ini, pulai bagi pihak kerajaan kata, engkau kalau kami bagi duit, engkau beli rokok. Sebab itu kami tak bagi supaya bebasnya. Itu pulai kata. Yang saya kata... Saya tanya, Yang Hormat. Saya tanya saja. Sebagai pengurusi Jabatan Kesihatan. Okey, saya perbetulkan.
Apa yang Pulai tanya tu seperti buruk sangka. Saya perbetulkan ayat tu. Seolah-olah buruk sangka bahawa rakyat ni tak erti langsung. Jadi kalau saya cakap banyak Kang Pulai, saya kesian. Pulai ni sahabat saya. Tapi sekarang dah jadi duduk belah sana, dia fikirkanlah. Ini isu pendidikan. Hal sama membabitkan sektor pendidikan. Perikatan Nasional memberi perhatian serius terhadap pendidikan kerana inilah sektor yang menjadi tiang seri kepada tamadun bangsa. Kerajaan memperuntukkan lebih 66 bilion ringgit kepada Kementerian Pendidikan dan 16 bilion ringgit kepada pendidikan tinggi dalam belanjawan 2026. Tapi walau sebesar mana pun angka itu, persoalan pokoknya tetap sama. Ke mana arah pendidikan kita? Apakah kita benar-benar sedang memperkukuh kualiti dan keadilan sistem pendidikan negara atau sebaliknya? Ya, Muhammad. Kerajaan menyebut baru, tentang peranti... Kata baru, sebelum teruskan. Okey. Ya, saya berminat apabila Yang Berhormat Larut mempersoalkan ke arah mana sistem pendidikan kita, memperkukuh kualiti dan keadilan sistem pendidikan negara. Kita tahu, kebetulan Yang Berhormat Larut bekas Menteri KDN, soalan saya ni sesuai. Kita tahu dalam rangka mempertingkatkan kualiti pendidikan di sekolah-sekolah, di sana berlaku perkara-perkara yang tidak sepatutnya berlaku di sekolah. Saya bersetuju pandangan Yang Berhormat Menteri Wanita semalam. Sekolah sepatutnya menjadi tempat yang paling selamat untuk kanak-kanak. Tetapi tiba-tiba sekolah sudah tidak menjadi tempat yang selamat untuk kanak-kanak. Persidangan lepas, kita dikejutkan dengan kes Zara, 13 tahun pelajar. Begitu, belum selesai lagi. Beberapa hari yang lepas, seorang pelajar tingkatan 3 dirogol bergilir oleh pelajar tingkatan 5 di sekolah. Dan saya nak sebut pada hari ini, satu kejadian kematian pelajar berusia 10 tahun, pelajar tahun 4 di sebuah sekolah rendah di Negeri Sembilan yang berlaku, ya. Dan saya mendapat maklumat pihak polis setelah mendapati pelajar ini, murid ini meninggal dunia di klinik setelah dibawa. Siasatan dibuat di bawah Seksyen 503C sahaja, iaitu kes buli. Sedangkan ini maklumat yang saya dapat, ya. Saya bertanggungjawab atas maklumat ini. Kalau polis panggil, saya boleh pergi. Pelajar ini, saya mahu siasatan dibuat. Maklumat saya dapat, pelajar ini ditemui mati ataupun ditemui dalam keadaan tergantung dengan skaf pengakak digunakan sebagai tali gantung dan skaf itu tergantung di penyangkut baju tandas tersebut. Guru menurunkan murid tersebut, CPR dimulakan, tak berhasil, guru bawa pelajar ini, murid ini ke klinik, disahkan meninggal dunia di klinik itu. Adakah apa yang dibuat menteri pun tak ada, timbalan menteri pendidikan pun tak ada, apa yang akan dibuat lagi oleh menteri? Adakah nak kata jangan kacau sekolah kami, jangan kacau murid kami? Anak rakyat mati, tuan-tuan. Rakyat mendengar. Murid mati di sekolah, jatuh dalam lubang tandas. Inikah kualiti pendidikan yang kita nak dengan perbelanjaan paling besar diberikan oleh kerajaan kepada sektor pendidikan? Saya mahu pandangan daripada Yang Berhormat Larut dalam perkara ini. Terima kasih. Allahu Akbar. Puan Ketua, inilah yang kami perjuangkan. Kita mahu melihat kembali akan sistem keseluruhan, termasuklah isu keselamatan di sekolah. Kadang-kadang kita memberikan ilmu ini, kita juga harus menilai semula tentang apa yang kita ajar dari segi moral, akhlak, dan itu juga harus diberikan kepentingan. Hari ini kita nak buat macam-macam.
Contohnya tentang peranti pintar, digitalization pada semua sekolah-sekolah yang ada. Pernahkah kita melihat juga tentang isu keselamatan? Janganlah sebab kita nak berikan kepada kroni, akhirnya kita lupa akan tanggungjawab kita yang sebenarnya. Apa yang dibangkitkan oleh sahabat saya Kota Baru tadi, saya ingin jelaskan. Perikatan Nasional akan bangkit dan akan menentang segala kezaliman daripada sekolah hinggalah segala-galanya dalam negara kita ini. Inilah juga yang mendorong kritikan dan teguran, mungkin teguran keras Yang Berhormat Pandan ke atas Yang Berhormat Menteri Pendidikan. Kita dengar apa yang telah pun Yang Berhormat Pandan bangkitkan. Pada masa yang sama, Yang Berhormat Larut Pucak Borneo nak minta penjelasan sikit. Terima kasih Yang Berhormat Larut. Saya nak mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Perikatan Nasional terdahulu sebab daripada situlah apabila TYT Tun Pehin Sri Dr. Haji Wan Junaidi menjadi Menteri Undang-Undang, beliau memulakan penyerahan banyak perkara dalam MA63. Jadi saya ingin bertanya, sama ada sebagai Ketua Pembangkang Kerajaan Perikatan Nasional, adakah pihak yang berhormat YB Larut bersetuju untuk menyerahkan sepenuhnya hak MA63 hanya kepada sektor pendidikan dan kesihatan sekiranya Perikatan Nasional memerintah menjadi kerajaan pada masa akan datang? bila yang akan datang tu? Itu soalan yang baik. Saya nak maklumkan kepada rakyat, apabila Presiden saya, Yang Berhormat Paguh menjadi Perdana Menteri, buat kali pertamanya, satu kementerian, satu menteri, kita berikan sebagai satu jawatan yang penting untuk menilai kembali MA63. Itu telah pun kita lakukan. Kita yang mula lakukan. Ketika itu, Puncak Borneo itu malah menteri. Di Jabatan Perdana Menteri untuk menilai kembali MA63. Maknanya kita telah pun bermula daripada situ. Dan seterusnya, kalaulah ketika itu, selepas pilihan raya baru-baru ini, Yang Amat Berhormat Paguh masih lagi diberikan tugas sebagai Perdana Menteri, saya yakin masalah MA63 ini selesai. Siapa kata saya gaduh dengan Paguh ni? Sorry, sir. Selit-selit sikit boleh ya? Salam. Ini isu pendidikan ni. Saya nak juga kita ingatkan. Kita jangan lupa, lebih 167 graduan masih menunggu pekerjaan tetap. Pekerja gig semakin ramai, tetapi tiada jaminan sosial dan tiada masa depan yang pasti. Kita bercakap tentang AI nation, tetapi hakikatnya majoriti rakyat masih berjuang untuk menjadi surviving nation. Ini apa nak jadi? Hari ini Malaysia sedang berdepan cabaran besar dalam aspek ketidakseimbangan pasaran kerja. Pertindihan kemahiran serta kegagalan menghubungkan tenaga kerja dengan keperluan industri. Alhamdulillah, peruntukan TVET untuk 2026 naik kepada 7.9 bilion ringgit. Tetapi integrasi sebenar TVET di antara industri dan institusi latihan serta strategi untuk menjadikan TVET sebagai harus perdana pembangunan ekonomi masih lagi kabur. Jadi, Yang Berhormat Menteri Kewangan II berikan Bagan Datuk sesuatu yang jelas
bagi peruntukan, dia buat, dia lakukan semua. Ini saya difahamkan, buat macam ni, bila minta duit, tak sampai kepada menteri yang sepatut menjalankannya. Apa nak jadi? Perikatan Nasional mencadangkan menerusi program TVET ini, mahasiswa diberi ruang untuk terus menjejak kaki ke dunia industri sejak di pengajian tinggi agar mereka tidak lagi melangkah dengan ketidakpastian. Sebaliknya, mereka melangkah dengan keyakinan yang berpaksikan kepada kemahiran yang sebenar. Wanita juga harus diangkat sebagai penggiat utama dalam agenda TVET ini. Statistik menunjukkan penyertaan wanita dalam bidang TVET masih sekitar 30 ke 40%. Rendah berbanding negara maju yang mencapai melebihi 50% sehingga 60%. TVET juga perlu diolah menjadi transformasi sosial dengan membuka ruang kepada golongan berpengalaman termasuk mereka yang bersara awal seperti pesara tentera sebagai rakan strategik. Bagi sebelum yang ketere. Wah, ketere ni saya sebut pesara, dia yang tebuk sorang-sorang dia. Yang lain tak mau tebuk. Yang Muhammad Larut, sebelum berpindah tajuk ke pertahanan, saya nak sentuh saya TVET sebab saya pernah jadi pengurusi TVET satu ketika dahulu. Boleh tak kita bila kalau sekiranya diizin Allah Ta'ala kita memerintah, kita merancang untuk menjadikan sebuah universiti TVET yang pertama sebab tak ada lagi untuk buat degree dan degree lanjutan kita terpaksa kena hantar ke luar negara. Jadi saya nak minta pandangan daripada Larut, boleh tak kita jadikan universiti TVET yang pertama dalam negara kita kerana sekarang ni E&E, manufacturing dan juga wafer fab sedang berkembang dalam dunia sekarang ni. Sekian, terima kasih. Tuan Tua, saya pendekkan supaya Menteri jawab. Sungguhnya soal pendidikan ini kami mahu setiap anak Malaysia, sama ada di Putrajaya atau di pedalaman Long Pasir, diberikan peluang yang sama untuk berjaya. Kerana masa depan Malaysia bukan diukur pada tingginya menara, tetapi pada tingginya nilai budi dan ilmu generasi. Perikatan Nasional akan menawarkan pendidikan percuma di peringkat prasiswaza kepada semua golongan rentan dan yang memerlukan, terutamanya penerima bantuan Perikatan Nasional. Perikatan Nasional juga akan memastikan mana-mana pelajar yang layak mengikut merit akan diberikan beasiswa bagi menyempurnakan pengajian ijazah pertama dalam bidang strategik. Pada masa yang sama, otonomi kepada Institut Pengajian Tinggi Awam akan diperluaskan melalui tabung endowment atau khususnya kepada membabitkan research university. Tuan dan Ketua, Puan dan Ketua, kesihatan rakyat adalah nadi kekuatan negara. Tapi hari ini kita berdepan dengan hakikat yang semakin meresahkan di mana klinik dan hospital awam sesak. Petugas kesihatan kita bekerja dalam tekanan dan pesakit terpaksa menunggu lama untuk mendapat khidmat kesihatan. Mereka terpaksa ke hospital kerajaan yang sudah pun sesak, lalu meningkatkan beban sistem kesihatan awam. Ini satu langkah yang bercanggah dengan aspirasi kerajaan untuk memperluas akses kesihatan kepada semua lapisan masyarakat. Kerajaan harus sedar dalam ekonomi yang himpit ini, setiap ringgit yang dikeluarkan dari poket rakyat adalah amat berharga. Justru, Perikatan Nasional mahu sektor kesihatan diberikan keutamaan melebihi daripada kementerian-kementerian lain. Perikatan Nasional akan memberikan peruntukan secukupnya kepada sektor kesihatan awam bagi menampung kenaikan kapasiti hospital kerajaan di seluruh negara selaras dengan prinsip maqasid syariah. Puan dan Ketua, semua yang disebutkan ini merupakan sebahagian daripada komitmen Perikatan Nasional yang terkandung dalam gagasan besar Konsensus Nasional Baharu. Konsensus Nasional ini akan kami angkat sebagai agenda nasional
untuk kami tawarkan sesuatu yang lebih baik kepada rakyat Malaysia. Konsensus untuk menjadikan negara ini hebat semula. Kita pernah bergelar Asian Tiger dan kita boleh lakukan sekali lagi apabila ditunjang oleh Perikatan Nasional. Larut, kami Kota Melaka, Larut, nak tanya sikit. Kami Larut, bukan kalau jadi kerajaan, siapa akan jadi calon Perdana Menteri? Tetapi menawarkan masa depan yang lebih realistik, Larut, lebih adil, lebih baik kepada rakyat Malaysia yang kami sayangi ini. siapa calon Perdana Menteri? Kami tawarkan. Larut mau bagi laluan? Tak bagi. Larut tak bagi. Sila duduk. Puan Ketua, Untuk saya tahu dia meyakinkan nak rakyat, mengacau. siapa ialah calon Perdana Menteri? Yang berhormat, Larut tak bagi laluan. Sila duduk. Calon Saya- Perdana Menteri. Siapa? Okey, Siapa Kota calon Melaka. Perdana Menteri? Saya jawab, duduk. Kota Melaka, Perdana Menteri Hulu Terengganu. Puan Ketua, kalau nak tahu, kami di sini semua dah tahu siapa calon Perdana Menteri. Kalau Kota Melaka nak tahu, sila masuk ke Perikatan Nasional. Semua tak tahu siapa akan jadi calon Perdana Menteri. Kalau ikut jawapan daripada Larut, artinya tak tahu siapa lagi. Yang berhormat, Puan Ketua, kalaupun saya bagi tahu dengan dia, bukan dia nak mengundi kita pun. Jadi engkau tak payah sibuk lah. teruskan. Ini kerja kami. Ya. Ini saya naik marah ni. Jangan marah. Janganlah kacau. Haru biru betul Kota Melaka. Kami bukan menjanjikan bulan dan bintang. Kami menawarkan masa depan lebih realistik, lebih adil, lebih baik kepada rakyat. Kami tawarkan game plan yang lebih baik untuk Malaysia. Kerana matlamat kami jelas, iaitu reignite, iaitu menyalakan, menyemarakkan semula ekonomi negara. Kami akan besarkan ekonomi Malaysia. Kami tawarkan pembaharuan ekonomi dengan nilai murni. Kami sediakan landasan moral. Kami bina jambatan politik untuk kita semua bergerak ke arah nation building, merantasi sempadan kaum, agama, parti maupun diskriminasi geografi. Kami tolak politik dendam. Kami tolak political survivalism. Kami jadikan konsensus ini sebagai doktrin nasional untuk memandu Malaysia muncul sebagai sebuah negara maju berpendapatan tinggi yang dinikmati kemakmurannya dapat dikongsi bersama oleh seluruh rakyat dalam negara kita. Tuan dan Ketua, sebagai Ketua Pangkang, saya telah memberikan teguran yang jujur dan pandangan yang konstruktif berkaitan belanjawan 2026 ini. Saya angkat dan perjuangkan suara hati rakyat. Saya julang dan juarai denyut nadi mereka di Dewan yang mulia ini. Saya dan rakan-rakan saya sentiasa menyuarakan demi kepentingan rakyat. Saya dan rakan-rakan yang ada di sini akan sentiasa tampil membawa idea dan gagasan di bawah konsensus nasional sebagai tawaran dan hamparan baru buat rakyat. Seandainya Allah mengizinkan untuk kami memerintah pada PRU 16 nanti. Akhir kalam, saya ingin tegaskan. Banyak lagi. Jadi jangan tutup lagi. Puan Ketua, banyak yang saya sebutkan hari ini tentang belanjawan ini. Yang saya ingin sampaikan adalah untuk semua rakyat memahaminya. Apa yang saya sebutkan hari ini adalah bagi pihak, bukan hanya kami
sebagai pihak pembangkang, tapi kepada pihak rakyat di seluruh negara. Yang pentingnya kami mahukan keadilan. Yang pentingnya kami tahu bahawa perbelanjaan ini atau bajet ini memerlukan sesuatu idea yang terbuka. Kami mahu melihat supaya gig economy ini diperbesarkan. Bukan hanya dalam kaedah yang sekecil itu semata-mata. Tapi biarlah ianya boleh dibuka untuk diberikan sesuatu yang bertanggungjawab, dapat dikongsi kenikmatannya oleh seluruh rakyat dalam negara kita ini. Apabila kita dapat melakukan ini, insya-Allah saya yakin bahawa negara ini akan menjadi sebuah negara bukan hanya boleh membantu rakyatnya, tetapi juga membantu rakyat termiskin seperti ada di negara-negara yang memerlukannya. Palestin sebagai contoh. Kami bukan hanya dapat menentukan bahawa ianya semata-mata merupakan kaedah menaikkan semangat atau hanya untuk mengangkat seseorang semata-mata. Kami saya menangguhkan mesyuarat sekarang. Okey, saya tutuplah kalau begitu. Puan Ketua. Ada 10 minit. Ada 10 minit. Nak menutup. Saya tak mau sambung 2.5 nanti. Puan Ketua. Sebagai Ketua Pembangkang, saya telah memberikan teguran yang jujur dan pandangan yang konstruktif berkaitan belanjawan 2026 ini. Saya angkat dan perjuangkan suara hati rakyat. Saya julang dan juarai denyut nadi mereka di Dewan yang mulia ini. Tidak hanya itu, Perikatan Nasional juga tampil membawa idea dan gagasan di bawah konsensus nasional baru sebagai tawaran dan hamparan baru buat rakyat. Seandainya negara ini diperintah oleh kami nanti, akhir kalam, sekali lagi saya tegaskan, segala apa yang saya ikrarkan tadi bukan dongengan saudagar mimpi, tetapi merupakan tekad dan janji perjuangan demi keadilan, demi kesejahteraan, demi kepentingan agama, bangsa dan negara yang tercinta lagi. Yang Hormat. Tidaklah boleh selendak padi, sekamlah jua ditumbuk luluh. Tidaklah boleh kehendak hati, kehendak Allah pasti yang sungguh. InsyaAllah rahmat dan petunjuk Allah beserta sokongan rakyat bersama Perikatan Nasional akan menjadi kenyataan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.